Didik TV KPM. Baiklah, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Afif di mana kita orang kata menerangkan tentang teori kuantum cahaya. Dan Cikgu, untuk segmen ini, apa pula penerangan Cikgu untuk murid-murid di rumah? Okey, terima kasih Mira. Untuk segmen seterusnya, kita akan melihat sifat kedualan gelombang zarah. Di mana gelombang ataupun cahaya tadi, kita fokus kepada cahaya. Cahaya tadi dia bersifat gelombang ataupun bersifat zarah. Okey, yang pertama, yang memperkenalkan teori ini ialah kita masuk dulu, Albert Einstein dulu. Okey. Cahaya adalah gelombang. Di mana kita tengok, okey, cahaya boleh dibelaukan ataupun boleh ni kita panggil dikutupkan. Dia tidak ada dalam silibus, tapi nak bagi tahu bahawa ini ialah fenomena-fenomena yang disebabkan oleh cahaya. Okey, kalau kita tengok Einstein dia memperkenalkan konsep foton. Okey, apa benda foton itu? Okey, sebentar lagi kita boleh tengok. Fotoelektrik. Okey, ini yang diceritakan oleh Einstein di mana gelombang cahaya menyebabkan atom itu bergetar dan memancarkan elektron, maka terhasil arus. Okey. Jadi, macam mana boleh cahaya itu menyebabkan atom bergetar? Kita boleh tengok yang seterusnya. Dalam fotoelektrik ni, okey, ia terhasil pada frekuensi cahaya tertentu. Maknanya apa ni gambar ni? Apabila kita suluh menggunakan cahaya biasa, tak ada elektron. Betul. Tapi bila kita ubah frekuensi, kita ubah frekuensi, maknanya sinar cahaya tersebut berubah warna. Okey, mungkin kita menggunakan frekuensi yang lebih tinggi. Nampak? Bila warna ungu, baru keluar. Jadi susah nak terangkan. Kenapa bila guna cahaya warna putih, elektron tak nak keluar? Bila guna lampu cahaya berwarna ungu, elektron boleh keluar pula. Jadi inilah yang akan diterangkan oleh Einstein. Pada asalnya, beliau susah nak menerangkan mengapa berlakunya fotoelektrik ini. Tetapi apabila teori kuantum diperkenalkan dan Einstein menggunakan teori kuantum tersebut di dalam fotoelektrik, beliau berjaya menerangkan ciri-ciri ini. Kesan fotoelektrik menunjukkan cahaya bersifat seperti zarah. Okey. Jadi kita tengok sikitlah. Ini laser yang kita gunakan tadi. Baik. Okey. Kalau Mira boleh, Mira tolong suluh. Boleh Cikgu? Okey. Mira suluh Cikgu. Alright. Okey. Mira akan suluh laser ni di bahagian warna putih. Okey. Sekarang ni apabila melalui pembelauan. Okey, kalau kita tengok, cuba Mira ambil dan suluh pada plat tersebut. Tengok apa jadi. Suluh pada plat ini. Nampak? Wah, ada 4 lah Cikgu. Dia keluar banyak. Keluar banyak. Banyak lagi. Banyak lagi. Jadi ini ialah salah satu fenomena yang menunjukkan bahawa cahaya ni memang bersifat gelombang. Hanya gelombang je yang boleh menghasilkan jalur-jalur seperti ini. Jadi sebenarnya memang kita dah sedia maklum bahawa cahaya ini memang gelombang. Okey, terima kasih Mira. Okey. Okey. Maksudnya cahaya juga bersifat gelombang. Cahaya memang bersifat gelombang. Tetapi kesan fotoelektrik yang ditunjukkan oleh Einstein ini menunjukkan cahaya juga bersifat seperti zarah. Okey, zarah tu macam mana? Zarah tu macam guli contohnya. Okey, guli ialah zarah. Kalau ada banyak guli, ada banyak zarah. Jadi ini secara mudahnya. Cahaya yang mana satu? Okey. Cahaya bersifat seperti gelombang ataupun seperti zarah. Ini yang akan diceritakan oleh sifat kedualan zarah ini, gelombang zarah. Alright. Baik, Cikgu. Cikgu, boleh kita ulang semula eksperimen tadi, Cikgu, supaya murid-murid di rumah lebih jelas? Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita tunjuk lagi sekali kepada murid-murid dekat rumah. Okey, kalau tadi cahaya laser ni, Cikgu, Okey. cahaya laser kalau kita tengok dia ada satu sahaja. Macam ni, Cikgu, kan? Okey. Okey, bila kita letak di sini, dia pecah, Cikgu. Ada gelombang-gelombang dia di situ, Cikgu, Yang boleh pecah kepada beberapa garisan ini hanya gelombang sahaja. Gelombang sahaja yang boleh menghasilkan imej yang macam ni. Ini kita panggil pembelauan lah ataupun interference. Mana-mana boleh. Baik, sebab ini kita gunakan parutan belauan di mana cahaya tersebar ataupun terserak menjadi 7 warna macam ni. Ya. Ini kalau warna putih, kalau saya letak di bahagian warna hitam, nampak tak, Cikgu? Nampak, cuma kurang sikit lah. Kurang sedikit lah. Okey, sebab warna hitam dia akan menyerap cahaya. Betul. Cuma nak bagi tahu bagaimana cahaya boleh dipecahkan begini adalah kerana cahaya merupakan gelombang. Ya. Baik. Baik, Cikgu. Silakan. Terima kasih. Asalnya cahaya merupakan gelombang. Ya. Jadi Einstein mengatakan daripada teori kuantum tadi, cahaya juga boleh bersifat seperti zarah. Jadi Einstein memutuskan cahaya ini zarah ke gelombang? Mudah, dia memperkenalkan konsep foton. Di mana cahaya ataupun gelombang elektromagnet ini dia ialah gelombang.
tetapi dalam bentuk paket. Paket, bila kita tengok paket-paket macam ni, kita nampak macam zarah. Tapi sebenarnya dia ialah gelombang dalam bentuk paket. Jadi foton ni, dia baru letak nama. Nama satu benda ni atau kita panggil ni ialah foton. Okay. Foton adalah satu bungkusan tenaga yang diskrit bagi gelombang elektromagnet yang juga kita kenali sebagai zarah cahaya. Cahaya ni bukan zarah, tetapi kita namakan foton itu sebagai zarah cahaya. Ya. Okey, so kalau tengok balik, sebenarnya dia keluar gelombang ke dia keluar zarah? Kan nampak dua-dua kan? Betul, dua-dua ada, cikgu. Kalau macam tadi, ni gelombang. Ya, ini itu zarah. Jadi Einstein memperkenalkan konsep foton. Maknanya keluar macam zarah tapi sebenarnya gelombang. Itu sifat kedualan tu. Bijak Einstein ni kan? Ya. Okey. Jadi dari sini beliau boleh menerangkan bahawa bagaimana fotoelektrik tersebut terhasil. Di mana apabila zarah-zarah cahaya, ni nampak zarah-zarah cahaya. Macam pelik pula kita kata zarah-zarah cahaya. Biasanya gelombang cahaya. Zarah-zarah cahaya dipancarkan ke permukaan logam dan menghasilkan elektron. Apabila zarah-zarah cahaya ataupun kita panggil foton tadi menghentam permukaan logam dan menghasilkan elektron. Ini ialah elektron. Inilah gelombang cahaya tadi. Okey. Itu Albert Einstein. Dia memperkenalkan konsep foton. Yang seterusnya, Louis de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie dia telah mengemukakan hipotesis semua zarah boleh menunjukkan sifat-sifat gelombang. Tadi Einstein dia kata cahaya yang gelombang sebagai zarah. Sekarang ni dia terbalik. Boleh ke zarah ataupun guli kan tadi? Mira suluh menggunakan laser dapat pecah. Betul. Kalau kita tembak dengan guli boleh pecah ke macam tu? Okey, jadi beliau mengemukakan hipotesis dan pada masa yang sama beliau membuat eksperimen. Okey, apa eksperimennya? Yang pertama tadi, ciri-ciri gelombang. Ni zarah, ini gelombang. Kalau tadi kan kita ada buat eksperimen sikit, menggunakan pengetahuan sedia ada Mira lah. Ya, cikgu. Gelombang ni apa ciri-ciri dia? Kalau untuk gelombang kan cikgu, dia tiada jisim. Okey, betul. Gelombang tidak mempunyai jisim. Macam cahaya tadi kan, kita suluh kan, tak rasa apa-apa, betul? Lagi ada? Ada cikgu, boleh dipantulkan. Okey, cahaya boleh dipantulkan, betul. Dan juga cahaya itu boleh dibiaskan. Okey, betul. Itu sifat-sifat gelombang. Gelombang dia boleh pantul, gelombang dia boleh dibiaskan, boleh dibelaukan. Okey, itu ialah sifat-sifat gelombang. Manakala, apakah sifat-sifat zarah? Kalau sifat zarah pula, zarah mempunyai jisim, cikgu. Okey, betul. Zarah dia mempunyai jisim. Macam kita ni zarah. Kita ada jisim lah. Kita guli kan. Guli-guli semua ialah zarah. Jadi, kita dah tahu ciri-ciri gelombang, kita dah tahu ciri-ciri zarah. Paling ketara, gelombang tidak ada jisim. Zarah ada jisim. Gelombang boleh dipantulkan, boleh dibiaskan. Zarah tak boleh. Ya. Tetapi bila dia buat eksperimen, okey, ni contoh tadi pembiasan, pembelauan, okey, ada boleh melakukan interference, okey, dia ada jisim. Zarah tadi ada jisim. Dan bila ada jisim, dia ada momentum. Momentum tu ialah jisim yang bergerak. Bila bergerak dia ada momentum. Contoh macam saya tunjuk bola kan. Kak Mira tak takut kan bola. Tapi bila saya balik, takut dah. Sebab jisim yang bergerak. Ya. Okey. Dan dia punya tenaga kinetik. Ini contoh, ini ialah ciri-ciri zarah. Okey. Jadi kita dah nampak dua perbezaan yang sangat ketara antara gelombang dengan zarah. Tapi macam mana boleh bersifat dua-dua tu? Okey, ini tadi ini yang Mira buat tadi. Okey, interference cahaya menunjukkan cahaya sebagai gelombang. Alright. Kesan fotoelektrik menunjukkan cahaya juga bersifat seperti zarah. Yang tadi Einstein buat tadi. Okey, ini cahaya yang laser tadi yang dapat banyak tadi tu. Okey, cahaya gelombang boleh menunjukkan sifat zarah yang Einstein buat eksperimen tadi yang kita fotoelektrik. Maka terbalik, bolehkah zarah menunjukkan sifat seperti gelombang? Maknanya kalau guli boleh ke menunjukkan sifat gelombang? Jadi sinar cahaya melalui dui celah akan mengalami pembelauan dan interference. Tadi yang Mira buat tadi tu, ini menunjukkan cahaya bersifat gelombang. Alright, ini confirm lah, tak ada masalah. Cahaya memang gelombang. Tetapi rajah menunjukkan sinar katod. Sinar katod ini bukan cahaya. Sinar katod ialah elektron. Elektron ialah zarah-zarah yang mempunyai jisim. Okay. Bila elektron ini dipancarkan melalui plat dui celah, apa yang berlaku? Kalau cahaya lalu dui celah, kita dapat jalur-jalur ataupun bintik-bintik yang Mira nampak tadi. Ya. Kalau elektron dipancarkan melalui dui celah, dapat tak macam tadi? Rupanya bila dibuat eksperimen, elektron yang merupakan zarah, bila buat eksperimen, kita pancarkan elektron melalui dui celah, juga menghasilkan kesan yang sama. Dapat juga. Ini dalam bentuk lurus sebab kita punya plat tadi lurus. Okey.
Kalau Mira buat tadi dapat titik-titik. Nampak? Menghasilkan kesan interference yang sama dengan gelombang. Jadi betul hipotesis beliau yang merupakan yang mengatakan bahawa cahaya ataupun zarah ini juga boleh bersifat cahaya. Okey. Yang ni info tambahan. Panjang gelombang di buai pada satu alur ialah kira-kira 1,000 ataupun 10,000 kali lebih pendek berbanding dengan panjang gelombang cahaya. Okey, kalau ini gelombang cahaya kita nampak dia punya panjang gelombang. Kalau gelombang zarah dia lebih halus, lebih kecil sebenarnya. Sifat ini penting untuk penghasilan pembesaran yang lebih tinggi dalam mikroskop. Okay, maksudnya macam mana tu? Okey. Yang pertama kita kena faham, bila kita nak buat mikroskop, resolusi dan pembesaran imej mikroskop yang kita nampak besar tu bergantung kepada panjang gelombang cahaya yang kita gunakan. Kalau kita gunakan gelombang cahaya sekitar 400 nanometer contohnya. Okey. Kita ambil contoh, mikroskop cahaya, okey, sekitar 400 hingga 700 nanometer menggunakan cahaya. Ini ialah contoh zarah-zarah. Ini ialah bukan zarah, ini ialah imej sel darah merah. Okey. Bila kita menggunakan cahaya, kita boleh nampak macam ini. Nampaklah jelas. Betul. Jadi kalau kita nak besarkan lagi, boleh tak? Kita cuba zoom. Bila kita zoom, blur. Kita tak nampak. Kita kurang jelas. Kan? Tak tajam imejnya. Jadi, inilah kelemahan apabila kita menggunakan mikroskop daripada cahaya kerana panjang gelombang cahaya sekitar 400 hingga 700 nanometer. Okey. Tapi tadi di buai dia dah membuktikan bahawa elektron boleh bersifat seperti gelombang. Jadi, kalau guna elektron, gelombang yang dihasilkan sangat kecil. Nampak tak? 0.39. Tadi 400. 0.39. Sangat halus. Betul. Jadi, dengan panjang gelombang yang sangat halus ini, dia boleh menghasilkan imej yang lebih tajam. Wow. Nampak? Jadi, inilah dia mikroskop elektron yang nak kecil lagi pun boleh. Tak ada masalah. Bergantung pada tenaga yang dihasilkan. Ya. Kalau kecil lagi, lebih tajam, lebih halus lah kita akan nampak. Cuma kalau nak menghasilkan panjang gelombang elektron yang lebih kecil, kita perlukan tenaga elektrik yang lebih besar. Yang besar lah, betul. Jadi kalau nak betul-betul, itu kata kuantum tu, sangat kecil, kita kena gunakan tenaga untuk dalam operasi mikroskop elektron ni, kena guna tenaga yang lebih besar. Betul. Baiklah. Terima kasih Cikgu atas penjelasan yang cukup jelas pada segmen ini. Dan selepas ini, kita ada sedikit penyelesaian masalah lah. Cikgu dah bagi penjelasan yang cukup jelas. Selepas ini, murid-murid pula kena selesaikan satu masalah. Apa masalah tu? Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas Didik TV KPM.